Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina bifutuhil arifin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama-tama dan selamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana melalui limpah kurnianya serta pertolongannya sahajalah dapat kita melaksanakan ketaatan dan juga menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kita harap, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima segala amal kebajikan kita dan sentiasa meliputi diri kita ini dengan taufik hidayahnya dalam melaksanakan segala titah perintahnya, sehinggalah kita kembali kepadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi memberkati daurah ringkas bab puasa kita pada waktu maghrib, antara maghrib isyak ni, sama-samalah kita mulakan pengajian kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan dimuliakan Allah Ta'ala, kita sekarang dah masuk di pertengahan dalam bulan Sya'ban. Ini masuk 18 malam kan, 18 malam Sya'ban. Dan insyaAllah apa yang kita harapkan mudah-mudahan sampailah waktu Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami, iaitu temukanlah kami dengan bulan Ramadan, yang mana fadilat dan juga kelebihan yang sangat banyak. Bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini bulan fadilat dia besar, apatah lagi bulan Ramadan. Amalan yang sunat diberikan pahala fardu, manakala amalan yang fardu pula digandakan 70 kali fardu. Lagi amalan pada bulan itu syaitan ditangkap dan di penjara supaya tidak mengganggu ibadah puasa bagi anak Adam. Lagi kelebihannya ialah setiap huruf yang dibaca, kalau di hari lain kita baca, setiap huruf tu diberi satu kebajikan. Kalau kita baca bulan Ramadan, bacaan Quran yang sunat dapat pahala wajib. Masya Allah kan. Kalau kita bersahur dapat pahala, berbuka puasa pahala, bagi orang buka puasa pun berganda pahala. Malam itu dihidupkan tarawih yang tidak ada pada malam di bulan yang lain. Ini semua adalah satu kurniaan Allah Ta'ala. Jadi bulan Ramadan ini bukan sekadar bulan, tetapi dia merupakan madrasah tarbiyah, madrasah ataupun sekolah lah, sekolah tarbiyah diri kita daripada segi fizikal dan juga ruhaniah kita. Segi fizikal kita ini ialah menahan segala macam perkara yang boleh membatalkan puasa, dan juga secara ruhaniahnya ataupun secara batiniahnya kita tidak ada niat untuk melakukan ataupun memandang ataupun memikirkan perkara-perkara yang tidak elok ataupun tidak bagus, kerana menjaga nilai dan juga kualiti puasa yang kita laksanakan. Jadi puasa ini apa maksudnya? Puasa ini ialah, segi ta'arifnya ialah menahan diri daripada suatu seperti kata-kata dan makanan. Itu saum. Saum ni puasa kan. Puasa ni ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang tidak baik. Seperti dalilnya dalam Al-Quran, faquli washrabi wa qarri ainan fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirahmani sawman falan ukallima
falan ukallimal yawmal insiyya. Jadi bermaksud makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah menazar untuk berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dan dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Iaitu berkenaan dengan berita gembira yang berita gembira yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Zakaria yang sudah lanjut usianya, dan juga kepada isterinya yang juga lanjut usia, masih tidak dapat anak. Kemudian Allah Ta'ala memberi khabar gembira padanya untuk dapat anak, iaitu bernama Nabi Yahya alaihi salam. Dan akibat tandanya ialah dia tidak bercakap, menahan diri 3 hari, menahan dirinya daripada bercakap dengan orang lain selama 3 hari. Jadi maksud puasa ialah menahan diri daripada berkata-kata. Segi istilah syaraknya ialah menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sadiq hinggalah terbenam seluruh bulatan matahari. Dahulu puasa ni kalau ikut pada zaman-zaman para sahabat di awal-awal pensyariatan tu, puasa daripada subuh lah, subuh hingga ke maghrib, maghrib. Kemudian daripada maghrib sampai ke isyak boleh makan, boleh minum, boleh bersama isteri dan sebagainya. Kemudian siapa yang tak sempat berbuka tetapi sehinggalah lepas isyak barulah dia ada kelapangan untuk berbuka puasa, maka lepas tu tak boleh makan lagi dah. Mana dia bermula puasa tu daripada isyak, lepas isyak sampailah maghrib besok. Itu tempoh puasa orang dahulu. Kemudian Allah SWT memberi rukhsah, keringanan, memberi keringanan pula bermula daripada waktu fajar sadiq hingga terbenam seluruh bulatan matahari, daripada waktu maghrib sehinggalah waktu subuh boleh makan dan minum bersama isteri dan sebagainya. Itu pensyariatan je lah. Dan syariat di puasa atau dikatakan puasa Ramadan, kita lebih bahaskan puasa Ramadan. Kalau kita nak bahaskan puasa sunat nanti, saya ingin fokuskan pada puasa dulu, pasal nak cerita pasal fidyah puasa, nak cerita iktikaf, nak cerita zakat tu mungkin makan masa panjang lah. Daurah tu mungkin 3 ke 4 jam. Tapi kita fokuskan ibadah puasa. Jadi kalau puasa ni dia syariatkan bila? Iaitu puasa ni disyariatkan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tanggal 2 Hijrah. Tanggal 2 Hijrah. Tapi bukan bulan Sya'ban disyariatkan pada bulan Sya'ban, tetapi melaksanakannya dalam bulan Ramadan. Namun dalam bulan Ramadan pula, apabila sahabat radhiyallahu ajma'in bersama Nabi menghadapi bulan Ramadan, mereka terpaksa menghadapi satu perkara yang lebih besar, iaitu berjihad fi sabilillah, iaitu berlakunya ataupun tercetusnya peperangan Badar Al-Kubra, di Badar. Jadi pada masa itu ada sahabat yang mana dia beri keringanan, sama ada dia nak berbuka pun boleh, nak terus berpuasa pun boleh. Namun syaratnya kalau berbuka maka wajib menggantikan puasa tersebut. Dan juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan puasa ini, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah, wahai orang-orang beriman, Allah babitkan ataupun Allah libatkan ibadah puasa ni dengan orang beriman. Itu Allah beritahu ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba ni telah kami tetapkan. Kutiba telah kami tuliskan ataupun telah kami tetapkan. Alaikumusiyam, ke atas kalian, iaitu kewajipan berpuasa. Kama kutiba alal ladzi, seperti mana yang telah kami tetapkan kepada orang-orang yang kutiba alal ladzina min qablikum, daripada orang yang sebelum kamu. Apa natijahnya? La'allakum tattaqun. Natijah puasa ataupun hasil puasa ini, mudah-mudahan kamu ini menjadi orang yang bertakwa.
menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa ni bukan madrasah yang menahan makan, lapar, menahan minum, menahan perbuatan yang perkara yang tidak baik atau membatalkan. Tapi sebenarnya dia menghasilkan suatu sifat yang mulia, iaitu orang yang bertakwa, kan? Orang takwa ini orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalil disyariatkan berpuasa bulan Ramadan pula, Allah Taala firman dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatum minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra fala yasmuhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatan min ayyamin ukhra yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikumul usra walitukallimul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Yani Allah berkata, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan itu telah kami turunkannya akan Al-Quran yang menjadi hudan linnas, jadi petunjuk pada manusia, wa bayyinatum minal huda, dan juga penerang atau penjelasan mengenai petunjuk, wal furqan, dan juga membezakan perkara yang baik dan yang tidak baik. Faman syahida minkumus syahra falaysumhu, dan kerana itu barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya, yakni orang yang bermukim di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Itu orang yang bermustatin ataupun orang yang bermukim. Ini wajib mereka ini berpuasa. Tapi orang musafir macam mana? Nanti akan diterangkan pula. Baik. Dan juga daripada Sayyidina Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, an Abdurrahman Abdullah bin Abi Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakat wal hajjil bait wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari, iaitu Islam itu dibina atas 5 perkara. Yang pertama ialah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan juga Nabi Muhammad itu suruh Allah, dirikan solat, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Jadi itu sebenarnya sikitlah mukadimah. Jadi sekarang kita nak terus kepada pengetahuan kita berkenaan dengan puasa. Tidak sah sesuatu ibadah jika ibadah itu dibuat tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Kita puasa, Ustaz, saya puasa sebulan, Ustaz. Yo, tapi saya main tala, Ustaz. Saya tak tahu apa-apa pun. Saya makan kan, saya rasa dalam pukul dekat-dekat nak subuh kan, saya sahur lah. Lepas tu saya niat nak puasa, main agak-agak je. Lepas tu macam mana tu, Ustaz? Pernah belajar tak? Tak pernah pun. Pernah tahu tak puasa ni? Tahu puasa wajib. Tapi pernah belajar tak puasa? Tak pernah. Maka puasa tadi tu ditolak. Sebab agama ni bukan main rasa-rasa, tuan-tuan. Saya rasa lah. Contoh semayang lah. Contoh kita solat. Kita tak pernah belajar solat. Kita pun solat. Kita main taram lah solat kita. Tapi solat tu betul pula. Caranya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, sebagainya sama pula. Tapi dia tidak pernah mengambil ilmu dalam melaksanakan solat. Dan betul-betul dia buat solat tadi tu, dia tidak belajar dan dia main agak-agak je. Maka solat dia tak sah. Solat tadi tak sah. Begitu juga dengan amal ibadah yang lain. Maka siapa yang melaksanakan suatu ibadah tanpa ketiadaan ilmu akan ibadah tersebut, maka amal yang tadi ditolak. Dalam melaksanakan, bilakah kewajipan untuk kita belajar tentang puasa? Kalau bulan lain, kalau tak belajar dosa tak? Bulan lain lah tak belajar, contohnya bulan Safar kan, saya Ustaz, kalau saya tak nak belajar puasa boleh tak? Dosa tak? Masih tak berdosa lagi.
Tapi kalau dia dah dekat Ramadan, bulan Syaban ni nak masuk Ramadan dan dia masih tak belajar lagi untuk mengetahui kaifiat puasa tadi, maka dia berdosa besar. Jadi perintah wajib belajar ini ialah apabila kita nak melaksanakan amal tersebut, maka wajib sekalian orang mukallaf kena belajar, kena tahu. Kalau dia main taram tu tuan-tuan, tak sah puasa, tak sah solat dan lain kalau tak belajar lah. Baik, maka syarat wajib puasa tadi itu ada 4. Syarat wajib puasa ada 4. Saya ni sebenarnya saya ringkaskan je tuan daripada kitab ni. Saya ambil inti-inti je puasa. Kalau masuk bab fidyah kan dia ada kiraan mud dia berapa kan, kiraan macam mana pula nak bayarnya, tu panjang kita lah. Jadi pertama ialah syarat wajib puasa mestilah dia seorang yang beragama Islam. Kalau dia ni Hindu ataupun agama lain, dia nak puasa, dia puasa boleh tapi tak dapat apa-apa, tidak diberi pahala dan tidak diberi dosa. Tak apa, nak puasa, dia puasa agama dia lah. Berbeza. Puasa orang Islam berbeza dengan puasa orang bukan Islam. Ada orang agama lain dia puasa tak makan nasi, dia makan sayur je. Ada agama dia minum susu tuan-tuan. Kita tidak. Puasa kita ialah untuk menyempurnakan puasa itu ialah sahur dan berbuka. Orang lain, agama lain ada sami-sami kan, sami-sami. Kalau tuan-tuan pergi masa saya pergi di Chiang Rai tu, di Thailand tu, ramai sami sana, dia mereka puasa daiman, berterusan tanpa buka. Contohnya puasanya 10 hari. Hari 10 tu baru dibuka. Itu tak menepati dengan agama kita lah. Agama kita tak ajar macam tu. Agama kita ajar puasa tu ialah sahur dan berbuka. Kedua ialah mestilah berakal, mesti sempurna akal dia. Tidak sah puasa pada orang yang hilang akal ataupun kanak-kanak yang belum memayyiz. Tak sah puasa budak-budak tersebut. Tapi kalau nak latih boleh lah, latih je lah. Kalau dia 7 tahun dia dah boleh latih lah. Baik. Dan juga yang ketiga ialah baligh. Baligh, wajib orang yang puasa ni sekiranya ada syarat tersebut, maka dia wajib baligh. Baligh ni yang saya terangkan dululah. Kalau perempuan umur dia 9 tahun hingga 15, kemudian syarat-syarat didatangi haid. Di antara umur 9 ke 15 tahun bulan hijrah tuan-tuan, jangan ambil bulan Masihi pula. Begitu juga anak-anak lelaki daripada umur 9 tahun dan umur 15 tahun, dengan syarat di pertengahannya datang mani ataupun mimpi keluar mani ataupun keluar mani, sama ada sengaja ataupun tidak, maka wajib dia berpuasa. Dan keempat ialah tiada uzur, iaitu tidak ada apa perkara yang manik padanya ataupun perkara yang menegahnya daripada berpuasa, seperti haid, nifas. Dua, haid dan nifas, jadi menghalang dia daripada puasa. Kalau dia puasa boleh tak? Perempuan haid dia tidak boleh, dia tidak wajib berpuasa. Tapi kalau dia imsak boleh. Imsak ni menahan diri lah. Sebenarnya dia nak menghormati bulan tersebut dalam Ramadan, dan juga dia ni menghormati orang-orang atau kawan-kawan lain yang berpuasa sama dengan dia. Tapi dia tak nak tunjukkan yang dia ni datang haid tak berpuasa, maka dia menahan diri. Ini kadang perempuan kita ni kadang kurang sikit iman dia tuan, tengah-tengah hari beli lauk kan. Ada juga ada lelaki yang uzur 30 hari pun ada tuan. Dia lalu kat drive thru naik tingkap sikit tu kan. Geng plastik hitam. Jarang tu jumpa bulan Ramadan tu, bulan lain tak jumpa. Dia beli lauk pun kedai param, kedai apa, kedai India kan. Tu tuan-tuan kalau tengok cerita puasa 17, puasa 6 oleh tu kan. Dia boleh dia masuk dalam badan sepanas kan. Dia punya nak menyorok makanan dia tu. Orang tanya, "Apasal you beli awal-awal?" "Saya tak suka makan panas-panas. Saya suka makan sejuk." kata. Dia beli pukul 11 tengah pagi je. Dia beli. Tu kan. Sebenarnya tu dia cerita kat kita tu sebenarnya. Bukan cerita tu sekadar hiburan, tapi sebenarnya nak pulang kat kita balik. Maka itulah empat perkara yang mana jikalau ada perkara syarat tersebut, maka wajib kita berpuasa. Sekarang kita tengok, kita dah Islam, betul tak?
kita dah Islam. Kemudian ada akal tak? Ada. Kemudian dah balik tak? Ini semua ni dah beranak cucu takkan tak balik lagi. Dah balik. Dan kemudian tak ada uzur. Maksudnya tidak ada perkara yang menegahnya segi syar'i dia. Iaitu contohnya haid dan nifas. Maka tidak, sekiranya empat perkara itu ada atas kita pada masa tersebut, maka wajiblah kita berpuasa. Baik. Dan juga syarat berpuasa ini juga teruntuk juga bukan sekadar pada bulan Ramadan, bahkan teruntuk juga pada puasa-puasa sunat yang lain. Yang kita bincang ni lebih pada umum lah. Sebab ada perkara wajib berpuasa di bulan Ramadan, wajib puasa tu bulan Ramadan, sunat berpuasa di bulan selain Ramadan, dan ada juga perkara yang haram, hari yang haram kita berpuasa pun ada. Jadi dalam puasa ni ada perkara wajib, ada perkara sunat, ada perkara makruh, ada perkara haram kita berpuasa. Kemudian rukun puasa tak banyak tuan-tuan. Rukun puasa ni sama dengan rukun mandi wajib, dua je. Tapi bukan rukun mandi wajib tu rukunnya, tapi jumlah dia dua je. Pertama mestilah ada qasad ataupun niat untuk kita melaksanakan puasa tadi. Dan kedua ialah menahan diri kita daripada segala perkara yang boleh membatalkan puasa. Dari bila? Daripada terbit fajar sadiq sehinggalah tenggelam seluruh bulatan matahari. Jadi nak cerita niat itu tuan, saya masuk teruslah. Niat ini dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ialah pada setiap malam. Pada setiap malam bermula daripada terbenam matahari kita dah niat puasa. Contoh, kita akan buat puasa start 3 boleh hari bulan, betul tak? Makna 2 boleh hari bulan tu tenggelam matahari maghrib, bermakna tenggelam keseluruhan bulatan matahari 30 Syaban. Maka akan naiklah anak bulan Ramadan. Pada masa itu boleh tak kita berniat terus? Dah boleh. Niat untuk besok saja, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berniat untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan esok hari pada tahun ini kerana Allah. Boleh. Mana besok pagi, besok pula masuk sahur terus kita niat lagi. Besok sahur terus niat. Ini dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Maka wajib setiap malam kita berniat puasa. Namun itu yang muktamad dalam mazhab kita, muktamad. Semua ijma' ulama' dalam mazhab Syafi'i ialah mengatakan bermula niat puasa itu apabila tenggelam 30 tenggelam matahari 30 Syaban. Maksudnya tenggelam matahari 30 Syaban, naiklah anak bulan 1 Ramadan, maka wajib niat puasa. Namun ada qaul dalam mazhab al-Imam Malik bin Anas, iaitu Imam mazhab Maliki mengatakan disunatkan dalam mazhab, boleh. Maksud disunatkan dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki sunat dia melafazkan dan berqasad dengan niat 30 hari terus. Saja aku berpuasa selama sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah. Boleh tak kita pakai? Boleh. Dalam mazhab kita boleh kita qasadkan demikian. Boleh juga kita qasadkan dan niatkan demikian untuk selama 30 hari. Kena ingat tuan, itu sunat. Itu sunat kita melafazkan sekali 30 hari. Boleh. Tapi yang wajib dia setiap hari. Jadi kenapa dikatakan wajib setiap hari? Contohlah tuan. Kadang-kadang hari pertama kita semangat kan bulan Ramadan kan. Hari pertama kita dah niat puasa. Hari kedua niat puasa, tiga puasa, sampai hari kelima tiba-tiba terlupa pula nak niat puasa. Terlupa nak niat puasa, dah lekor dengan anak dah. Kalau lah perempuan kan, ujung-ujung nak raya tu dia dah paling sibuk ni dengan langsir, dengan cushion, dengan
apa kuih raya dengan tu semualah, lupa nak niat puasa. Jadi niat puasa sebulan tadi tu mudah-mudahan top up. Mudah-mudahan dia menjadi top up kita lah. Sah juga kita taklid pada mazhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Baik. Kemudian menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada berapa tuan-tuan perkara yang membatalkan puasa? Sebelum tu kena tahu juga apakah yang dikatakan fajar shadiq. Fajar shadiq. Fajar shadiq ni apa ialah? Fajar yang betul, benar. Mana ada fajar benar ke Ustaz? Ya, fajar tipu pun ada, fajar kazib. Fajar kazib ada. Fajar kazib ni kalau di Malaysia ni, kalau kita nak melihat fajar kazib ataupun fajar shadiq dengan jelas, kita boleh lihat kalau kita duduk di pantai timur. Pantai timur kan, dekat laut, boleh nampak. Fajar shadiq ni, fajar kazib, matahari dah berada nak naik ke permukaan kita lah, permukaan bumi. Jadi bila naik tu, cahaya dia menjulang ke langit. Cahaya dia putih, terang tu, nampak cahaya dia menjulang tu, lurus ke langit. Itu dipanggil fajar kadzib. Masa tu boleh kita sahur lagi tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Namun itu dipanggil waktu imsak. Sepatutnya kita dah imsak lah. Sepatutnya lah. Tapi kalau ada terlanjur sangat, sahur lagi boleh sampai sehinggalah terbitnya fajar shadiq. Iaitu fajar shadiq ni lah bila cahaya tadi tu bercambah. Dia bertogak tadi, dia akan jadi macam ni. Faham? Dia seolah-olah dia memancarkan cahaya tu bercambah, tidak menenggak lagi. Dia seolah-olah membuka. Pada masa tu dah tak boleh makan dan minum. Tapi kalau pada tu dah ada dalam mulut, telan je lah. Dah ada dalam mulut, tapi jangan tambah lagi. Faham tuan Jangan ambil, Ustaz ni boleh komam-komam lagi ni tak? Tak boleh. Dah ada dalam mulut, telan je, tak batal. Sebab dah orang kata apa, dah terlangsung dah kan. Kan muntah termuntah tu pula, batal pula puasa. Sudah, telan je lah apa yang ada. Baik. Jadi perkara yang membatalkan puasa ialah senang cerita tuan-tuan, terbit fajar shadiq ni kita dengar azan sudahlah. Kalau kemampuan kita ni sekadar mendengar azan, kita tengah dalam mulut monyong-monyong Allahu akbar, Allahu akbar, kita telan je lah. Janganlah kalau turi. Kalau bondo tu sekotul, payahlah tercokik pula. Mana kita masukkan dalam kadar yang selesa lah. Dalam mulut dah tu. Baik. Sebab kalau benda yang dalam mulut, kalau kita julur balik masuk batal. Tapi benda dalam mulut dah azan masuk, telan tu. Baik, macam air liur lah. Air liur dalam mulut, tapi kalau kita keluarkan lidah macam ni, air liur kat lidah, kita telan balik, batal puasa kita. Faham tak? Tak maaf saya tunjuk kalau kita contoh lah dalam mulut ada air liur ataupun kahak lah, contoh kita jelir lidah menyebabkan air tu keluar daripada kita punya bibir, keluar, kita masuk balik dan telan, batal. Tu mana kalau dalam mulut tu tak payahlah kita telan lagi, tak payahlah kita luahkan, telan je lah. Dihukum dia begitu. Baik. Kemudian perkara yang membatalkan puasa ada 10. Pertama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja, sama ada daripada jenis makanan ataupun bukan makanan. Jadi memasukkan sesuatu, masukkan sesuatu pada rongga-rongga yang terbuka, seperti telinga, seperti hidung, seperti mulut, lubang dubur, kemaluan perempuan dan juga lelaki. Mana-mana ada ruang yang dimasukkan, mana dengan sengaja, maka dia membatalkan puasa. Tapi kalau Ustaz saya sakit mata, Ustaz saya titik air mu kat mata, batal tak? Tak batal. Pasal mata ni bukan ruang terbuka. Ustaz saya punya tarikh vaksin saya ni bulan Ramadan, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu keperluan. Ambil vaksin pada masa tu jadi keperluan. Ustaz saya ni kena cek darah kalau Ustaz nak kena cucuk, macam mana batal tak puasa saya? Tak batal. Baik. Cuma perbuatan tadi tu makruh saja. Tapi ikut keadaan lah.
Kalau dah tak boleh tukar demi kesihatan kita, nak cocok juga, maka jadi jadi harus terpaksa. Ustaz, kalau awak tunda vaksin ni bila? Tak tahulah bila Ustaz. Ambil tu. Kalau tunda tadi tu menyebabkan kita tercampak tahun depan dapat panggilan tersebut, maka baik kita cucuk sekarang. Maka jadi hukum makruh tadi tukar jadi harus. Jadi harus memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Ataupun kita tengah cebok-cebok kan, kita nak buang macam ada kesan dubur kita ni ada najis lagi. Pastikan jangan kita melebihi daripada paratnya. Parat ada apa ni, macam apa, lain ni kan. Lebih daripada tu dah jadi batal. Lagi dalam batal puasa. Batal puasa. Masukkan sesuatu dalam anggota badan dengan sengaja. Begitu juga wanita dan sebagainya. Melainkan atas faktor kesihatan. Faktor yang tak boleh lagi dah Ustaz. Contohnya ada wanita yang kena faktor kesihatan pun batal juga. Kena, tapi tak berdosa. Batal tapi tak berdosa. Contohnya orang dia kena masalah sembelit ataupun nak cek pangkal rahim ada masalah, masuk hospital, dia puasa, lepas itu dia masukkan satu alat ke dalam rahim untuk cek, maka batal tak puasanya? Batal. Puasanya batal. Tapi berdosa tak? Tidak berdosa. Maka wajib dia gantikan pada hari yang lain. Begitu juga orang sembelit, dia dalam perut dia lain macam, doktor kata saya terpaksa masukkan alat tersebut dalam dubur untuk cek apa masalah usus cik. Pada masa itu ialah jadi batal, tapi tidak berdosa, kerana ada tujuan yang lebih besar, itu menjaga kesihatan tadi. Tapi lepas itu janganlah makan apa bang, saya terpaksa ni bang. Janganlah tala pula kari kepala, ada kari kambing pula. Memang tak pun dia makan ais krim pedal pop lagi lah. Musim panas ni kan, air sirap limau lah semua, tak boleh lah. Itu perbuatan tu haram. Perbuatan, walaupun kita uzur, kita makan di khalayak ramai, perbuatan tadi haram dan boleh dikenakan tindakan. Saya orang tahanan jain penguasa datang tangkap encik didapati bersalah kerana makan di hadap khalayak ramai, tapi saya memang uzur, tak ada salah. Perbuatan tu salah, makan di khalayak ramai. Kalau nak makan sorok, makanlah di rumah ke, tempat tak ada anak ke. Kalau boleh kita contohkan pada anak kita ni ataupun di keluarga kita ni, jangan makan di hadapan mereka. Itu jadi Upin Ipin tu kata nenek dia, akak Rus tu tak puasa, akak Rus tu istimewa kata. Tu tak bagus lah sebenarnya. Maksudnya kita kena jagalah. Bulan ni, bulan Ramadan ni bulan yang mulia. Diturunkan Al-Quran dalam bulan tersebut, sehingga itu Allah muliakan bulan tersebut. Kemudian memasuki suatu melalui dua jalan, itu kubul dan dubur. Sama ada yang di sini memasukkan sesuatu daripada dua jalan kubul dan dubur tadi, termasuk dalam sesuatu dalam rongga. Kemudian termasuklah ada cerita tadi. Kemudian ketiga, memuntahkan makanan dengan sengaja, jolok-jolok keluar air, keluar lendir dan sebagainya, maka batal puasa dengan sengaja. Tapi kalau muntah tadi bukan kerana sengaja, tiba-tiba lalu tompek busuk banget, ada mayat sebab tu keluar, itu tak sengaja, memang dia keluar sendiri. Itu dah jadi, tu tak mengapa. Jangan kita jolok-jolok akhirnya keluar terus, ataupun buat muntah, jadi batal puasa. Kemudian berjima'. Berjima' di sini sama ada secara tabi'i ataupun luar tabi'i. Dia laki sama laki ke, perempuan sama perempuan ke, apabila bertemu dua kemaluan, sentuh tu batal. Bahkan kalau dia itu lelaki, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafarah. Berjima'. Sentuh pun dah batal puasa. Belum masuk kan, sentuh pun, sebab dia pun termasuk dalam perkara jima'. Dia panggil apa? Dia panggil istimna'. Iaitu orang panggil apa? Mukadimah kepada jima'. Tak boleh. Kemudian
Mengeluarkan mani dengan sengaja pun batal puasa. Mengeluarkan mani sebenarnya sama ada lelaki ataupun perempuan. Keluar darah haid, keluar darah haid, maka wajib dia mengqadhakan puasanya. Contohnya dia dah tak puasa dah. Dia dah contohnya tengah hari. Tengah hari tu datang haid. Maka pada masa itu dia disunatkan imsak. Mana dia memang dah batal puasa dia tadi, tapi dapat pahala imsak, itu dapat pahala menahan makan dan minum. Kepenatan dia itu Allah bagi pahala. Begitu juga dengan nifas, bulan tersebut dia beranak, keluar anak, nama anak pun Muhammad Ramadan. Contohlah kan. Sebenarnya apa Ustaz? Dia beranak bulan Ramadan. Saya luar satu orang kan di Citok, tak tahu lah kelakar ke tak kelakar, saya pun tak pasti. Saya pergi, kawan saya kata dekat rumah acik ni banyak durian, jom lah kita pergi. Saya pun kawan saya tu pergi kek beranak. Lepas tu nama acik tu nama Makcik Yan kata. Makcik Yan kata. Cik Yan nak ambil apa ni punggut durian ni tak? Ambil lah, tapi jangan ambil banyak sangat, ambil 2-3 biji sudah lah. Lepas tu kawan saya tanya, kau tahu tak nama dia macam mana dapat Yan? Nama dia Yan saja, dalam IC pun Yan. Apa cerita tu? Dia mak dia masa dulu makcik-makcik mana hospital. Mak dia beranak, mak dia mengandung dia, pergi buang air, lalu pokok durian beranak, tak nama anak Yan. Apa tu? Tanya, betul mana ni? Ya betul, tanya acik tu pun cakap betul juga lah. Nama dia Yan sebab sempena beranak kat pokok durian. Panggil Yan dia. Yan Qadah kan lain. Baik. Kemudian gila, itu hilang akal. Pada masa tu hilang akal, nyanyuk dan sebagainya. Maka tiba-tiba gila. Tapi gila di sini perbuatan yang menyebabkan gila. Hilang akal lah, hilang akal. Ataupun dia pada tu memang dia kena sawan kan. Sawan ni memang kena hilang akal lah. Tiba-tiba mengelepar berbuih-buih mulut dia satu hari. Satu hari dia gila, lepas maghrib baru dia sedar. Kalau dia sedar sebelum lagi maghrib, sebelum tu masih sah puasa lagi. Tapi hukum ulama kata batal juga. Setengah ulama kuat kata batal puasa gila. Tapi bukan kau gila buat-buat kan. Kalau orang main dadah kan, orang main dadah dia masukkan dalam badan dia dadah, kemudian dia jadi steam, mana batal puasa dia. Itu betul masuk perkara yang menghilangkan akal, menghilangkan kewarasan. Ataupun dia minum khamar, mabuk dan sebagainya, maka boleh membatalkan puasa. Kemudian 9, murtad ataupun keluar daripada Islam, sama ada jenis perkataan ataupun perbuatan ataupun i'tiqad. Contohnya dia berkata bahawa bulan Ramadan ni tak wajib puasa. Bulan Ramadan ni sebenarnya tak wajib puasa, harus puasa. Maka dengan perkataan tersebut dia telah keluar daripada Islam. Tapi syarat dia pula ada juga. Kalau dia baru peluk Islam, dia tak tahu rukun-rukun Islam, itu dimaafkan. Tapi kalau dia dah Islam, memang dia mengaji pondok, memang dia tiba-tiba dia kata Islam, puasa-puasa ni tak ada, aku tak main puasa-puasa ni. Puasa ni tak ada, bulan Ramadan tak ada kata. Ataupun dia mempersendakan bulan dia puasa, bukan kita puasa, bulan puasa, kita tak puasa kata. Maknanya itu pun boleh, perkataan tadi boleh menggugat keimanan, boleh lari pada i'tikad. Ataupun meyakini selain daripada masalah i'tikad bahawa ada Tuhan dua, ada Tuhan tiga. Dalam i'tikad dia yakin, aku Tuhan satu ni aku tak percaya, aku percaya Tuhan tiga je. Kerana dia yakin, maka terkeluar daripada Islam. Pada masa itu dia batal puasanya. Kalau dia mengucap balik dan bertaubat, maka dia wajib ganti semua puasa yang ditinggalkan dan juga solat yang ditinggalkan. Kemudian pengsan sepanjang hari ketika berpuasa. Pengsan di sini Imam Romli kata
pengsan sekiranya seharian pengsan. Contoh daripada pagi sampailah dia lepas sahur, dia sembahyang, bom pengsan. Saudara-saudara dah maghrib. Saudara-saudara dah maghrib. Mana seharian dia pengsan, maka puasanya batal. Tapi kalau dia pengsan pukul 1 boleh. Pukul 1 dia bongkar balik. Eloklah. Tak batal puasa selagi dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti juga orang yang koma. Tiba-tiba koma. Maka koma tadi tu seharian. Maka dia maka dia batal puasanya. Dan juga Ibnu Hajar rahimahullah kata apa, kalau pengsan tu dibuat, pengsan tu dibuat baru batal, walaupun sekejap, batal juga. Contohnya doktor kata hari ini bius kita akan suntik pada awak yang menyebabkan awak akan menjadi pengsan ataupun tertidur tak sedar diri lah selama 3 jam, maka itu pun batal, tetapi tidak berdosa, kerana tujuan perubatan, tidak berdosa. Tapi kalau dia main dadah, dia jab diri sendiri, dia pengsan, apa itu berkompek, dia bongkar, batal tuan-tuan. Batal dan berdosa kerana membatalkan puasa dengan sengaja. Baik, betul boleh faham tuan? Mana kalau kita puasa tadi, kita pengsan sama ada tak sengaja, tapi tak sengaja itu berlarutan seharian, maka baru batal. Tapi kalau dia pengsan sekejap saja, kemudian dia bongkar balik dan dia boleh tahan puasa lagi dan sahur, maka puasanya valid. Begitu juga dengan yang buat cocok, sama ada perubatan dan dia pengsan, maka puasanya batal tapi tidak berdosa. Berbeza tuan orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, apa hukum dia? Hukumnya haram. Hukumnya haram dan berdosa. Dalam keadaan dia mampu tapi dia batalkan puasa dengan sengaja, maka perbuatannya haram dan berdosa. Wajib atasnya menggantikan puasa. Dan wajib atasnya membayar satu fidyah setiap satu hari puasa. Faham tak Kalau tak sengaja batal, contohnya puasa batalkan kerana ada musyakkah, ada keperluan rawatan dan sebagainya, perkara-perkara yang dibenarkan syarak, seperti asma kan. Ustaz, saya ni asma kadang-kadang seminggu 2 kali Ustaz. Masa saya ambil asma tu, ambil inhaler ke inhaler? Inhaler yang terpegang tu kan, inhaler tu yang penyedut tu. Batal tak puasa? Ikut ijma' ulama' mazhab kita Syafi'i, batal puasa. Tapi berdosa tak? Tak berdosa. Tidak berdosa. Maka bila bulan Syawal nanti masuk 2 Syawal, dah boleh kita gantikan puasa dan tak wajib fidyah. Melainkan dia sepanjang tahun memang setiap hari dia kena ambil inhaler tu, memang tak boleh puasa, maka wajib dia fidyah. Sebab fidyah tadi tu menggantikan puasanya. Dia tak, Ustaz, saya bukan tak nak puasa, Ustaz, dia tak boleh puasa. Pasal satu hari 3 kali inhaler saya ambil dia. Macam mana saya nak puasa? Okey lah, untung lah bang, kata. Bayar fidyah lah kan, bayar fidyah satu mud lebih kurang 600 lebih gram lah. Berapa ringgit benar tuan-tuan. Kalau kita RM4, lebih RM4 je lah tuan-tuan, lebih kurang. Kita ambil kodak lah RM5 kan, 30 kali 5 berapa ni? 30 kali 5 750, betul lah, RM35. 30 kali 5 RM150. Bayarlah berapa beli kampit boreh tu, bagilah fakir miskin. Fidyah ni kan tak boleh bagi pada asnaf tuan-tuan. Asnaf ni banyak, dia ada 8 jenis asnaf, tapi fidyah ni diberi pada fakir dan miskin saja, tak boleh bagi asnaf. Berbeza dengan zakat. Zakat ni ada asnaf. Baik. Okey, boleh faham ada perkara-perkara yang membatalkan puasa.
Dan orang yang orang yang boleh tidak berpuasa, ada juga yang tadi kita tengok yang jikalau ada 4 perkara tu maka wajib kita berpuasa. Tapi ada perkara yang mana menyebabkan dia boleh tidak berpuasa. Pertama ialah orang yang sakit dan sukar untuk puasa, itu uzur lah. Uzur, dia boleh puasa tapi kerana dia ni ada jadual ubat yang perlu dia ikuti, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi yang mengesahkan tu pula mestilah sekurang-kurang sekuat-kuatnya 2 orang, 1 orang doktor ataupun pakar perubatan di kalangan orang Islam. Jangan ambil Cina dengan India, tak payah puasa lah, you demam saja, tak payah puasa lah, lain. Tapi kalau doktor tu Islam, dia pun warak, kata cik boleh puasa, tak ada masalah, maka wajib puasa. Tapi kalau doktor tu Islam, kata cik tak boleh puasa, ni boleh mudaratkan kesihatan cik. Jadi kalau mudaratkan kesihatan pula, berdosa pula. Jadi jaga kesihatan. Lepas itu baru cik boleh puasa, dah sihat baru boleh puasa. Pada masa tu boleh kita untuk meninggalkan puasa dan tidak berdosa, kerana ada dia punya gharat dia, ada kepentingan, keperluan yang lain. Kemudian orang yang bermusafir. Syarat musafir tu ada juga bagi boleh buka puasa. Jangan syarat musafir nak berpuasa tu samalah seperti kalau kita bermusafir di hari Jumaat. Uzur, kalau kita uzur Jumaat pada orang yang musafir bagaimana? Iaitu mestilah dia keluar daripada qaryah dia ataupun keluar daripada sempadan had kawasan dia tinggal tadi itu sebelum terbitnya fajar shadiq ataupun sebelum subuh. Maka pada masa tu dia diuzurkan daripada puasa. Kalau dia nak puasa pun boleh, tak puasa pun boleh. Tapi dalam azan Allahu Akbar, salatu khairum minan naum, dia pun dah siap-siap pergi keluar, maka dia wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Begitu juga orang sembahyang Jumaat, dia lepas hari Jumaat dia nak keluar juga lepas subuh, dia nak keluar, maka wajib Jumaat atasnya. Tapi kalau dia keluar Jumaat jalan yang lebih jauh daripada 2 marhalah sebelum Jumaat dia keluar, maka di dalam perjalanan baru azan subuh, maka dia boleh untuk berpuasa ataupun tidak, dan tidak berdosa kalau dia meninggalkan puasa. Maka wajib dia menghentikan puasa. Dan jikalau lewat menghentikan puasa sehinggalah datang bulan Ramadan seterusnya, maka wajib 1 fidyah. Itu panjang tu tu musafir lah. Syarat musafir tadi itu mestilah keluar sebelum subuh. Kalau lepas subuh tak valid, wajib dia berpuasa juga. Wajib dia berpuasa. Kemudian orang yang terlalu tua, yang mana berpenyakit dan tiada harapan sembuh, tiada harapan untuk sembuh, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dia boleh untuk tidak berpuasa. Kalau dia tak puasa, maka dia wajib mengeluarkan 1 fidyah. Wajib dia mengeluarkan 1 fidyah. Pasal tak boleh puasa Ustaz, macam kes tadilah, kes apa tu, inhaler tadi, maka tak boleh dia nak berpuasa. Maka wajib. Sejak bilakah fidyah tu wajib? Sejak dia meninggalkan puasa tu, maka wajib. Tapi muasak, maksudnya tempoh tu boleh dilewatkan. Kalau dia mampu bayarlah. Faham tuan Kemudian wanita yang menyusui anak dan juga wanita yang hamil. Ada wanita lah, dia ada 2 kategori. Satu hamil, satu menyusui anak. Kalau dia hamil, doktor kata akak ni kekurangan darah, bacaan ni tak bagus, nanti makan ubat ni sekian-sekian. Ingat jangan ni tidak bahaya kandungan nanti. Maka dia ada 2 syarat di sinilah, ada 2 syarat. Kalau dia berbuka puasa kerana bimbang dirinya sakit, faham tak? Dia fikir kalau aku puasa nanti aku sakit, maka dia berbuka kerana dia sakit, maka dia tidak berdosa. Pertama, dia tidak berdosa, tapi wajib dia menggantikan puasa bila dia dah beranak, dan tidak wajib fidyah.
Tidak wajib fidyah pasal dia bukan atas kerana masalah diri dia, kerana ada bimbang hypo lah. Contoh ada orang masalah kencing manis yang tinggi rendah kan dalam bulan puasa kan, kalau tak makan kan tombang Ustaz, sudah satu hal. Maka kalau dia takut akan dirinya sakit, maka dia kena buka puasa, tapi tak berdosa dan wajib ganti, tak wajib fidyah. Kemudian satu kes lagi, dia buka puasa kerana bimbang akan kandungan dia tu. Doktor kata kandungan akak ni ada masalah, dia takut baby ada masalah, akak kena makan ubat-ubat dia. Ini apa ni, ubat apa tu, vitamin lah apa kan, kena jaga makan dia pagi kan, tengah hari, petang dia kena makan pasal dia risau akan kandungan dia. Pada masa tu dia tidak berdosa kalau buka, dan wajib dia ganti puasa dan wajib fidyah. Wajib fidyah kerana dia buka tadi bukan kerana diri dia, tapi kerana kandungan dia, kerana ada jasad yang lain, kerana ada jasad yang lain dalam badan dia. Maka wajib dia bayar fidyah. Boleh. Dan begitu juga kes berlaku pada menyusui anak. Sama juga kalau dia tak menyusu, contohnya kalau dia menyusu anak, kerana kemudian dia letih. Kamu perempuan kalau menyusu anak badan letih, dia makan semua datang ke anak pula kan, badan dah letih. Dia buka puasa tadi tu, dia buka puasa kerana takut badan dia lemah, sakit dan sebagainya, maka dia buka puasa kerana bimbang sakit atas diri dia, maka tak berdosa kalau dia buka, dan wajib atasnya menggantikan puasa yang ditinggalkan, dan tidak wajib fidyah. Tidak wajib dia bayar fidyah. Tapi kalau dia tinggalkan, Ustaz, kalau saya tak makan ni, anak saya ni kuning tinggi Ustaz, doktor suruh kata bagi galakkan susu biar dia terkencing terberak kan, supaya keluar kuning dia tu. Tak tahulah macam mana kan, betul tak ibu-ibu, betul tak? Cara dia kan, kalau kerap bagi susu, orang lelaki pun dah tahu semua ni kan, tahu fikir kahwin nombor 2 lah, kahwin anak nombor 2 lah, anak 3 lah, korek ke jadi kan. Tu orang lelaki, orang perempuan dia fikir anak tu, dia terpaksa, Ustaz saya terpaksa buka. Yelah, awak buka kenapa? Saya bimbang kesihatan anak saya. Maka dia buka puasa tadi, makan untuk menghasilkan vitamin, makanan untuk bagi anak dia. Puasa tu tidak berdosa dia buka, tidak berdosa dia membatalkan puasanya, tapi wajib dia ganti puasa yang ditinggalkan, dan wajib satu fidyah. Fidyah siapa kena bayar tuan? Kalau dia tu ada suami yang menanggungnya, maka suami lah yang kena bayar pasal anak tadi tu kan. Baik. Tapi kalau suami tak mampu, isteri boleh bayarkan. Baik. Itu orang yang diharuskan untuk berpuasa. Baik. Ada juga di sini, dah tak ada apa dah. Cuma saya nak terangkan beberapa hari yang dimakruhkan puasa, dan juga hari yang diharamkan puasa. Pertama, hari yang dimakruhkan puasa ialah puasa Arafah. Tapi Ustaz bawa baik-baik, tengah tak habis lagi. Puasa Arafah pada haji dan hajah kan, yang sedang pergi buat haji dan yang pergi buat haji, yang apa ni, yang berhimpun di padang Arafah itu makruh dia berpuasa. Tapi orang lain tak pergi haji, sunat berpuasa. Kedua, puasa hari Sabtu je. Hari Sabtu kan hari semayang orang Yahudi kan, ada puasa hari tu, makruh. Puasa sah tak? Sah, tapi makruh, tak ada pahala lah, pahala kurang lah. Ketiga, puasa hanya pada hari Jumaat. Itu hari Jumaat yang tidak ada gandingan. Jadi puasa Jumaat dia tidak ada Khamis dengan Jumaat, ataupun Jumaat dan Sabtu, tak ada kan. Kalau kita nak buat Jumaat, kita buat Khamis Jumaat kan, ataupun Jumaat dengan Sabtu, ataupun itulah antara dua tu. Tapi dia buat Jumaat je makruh. Dan keempat, puasa sepanjang tahun tanpa berhenti pun makruh. Tanpa berhenti, tak ada berhenti-henti. Satu Muharram sampailah 30 Zulhijjah,
puasa direct. Dia langgar juga waktu haram berpuasa tu. Jadi makruh dia berpuasa berterus-terusan kerana boleh menyebabkan sakit dan sebagainya. Dan ada juga puasa yang hari yang diharamkan berpuasa. Pertama ialah Aidain, iaitu 2 hari raya. 2 hari raya Islam, iaitu pada 1 Syawal dan juga pada tanggal 10 Zulhijjah. 2 hari raya. Dan juga 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 dalam bulan Zulhijjah. Juga haram berpuasa pada individu, iaitu pada wanita yang haid ataupun nifas. Haram dia berpuasa. Dan juga haram berpuasa pada wanita yang mana dia berpuasa sedangkan tiada, dia puasa sunat dia berpuasa sedangkan suaminya tegah. Suami dia tegah, tak jangan puasa, dia puasa juga, haram. Ingat pandai, kita puasa tu ibadat, tapi taat suami tu besar lagi ibadat dia. Betul tak? Dan juga berpuasa daripada 16 Syakban. 16 Syakban sehinggalah hari Syak. Hari Syak ni maksudnya hari yang kita dalam kategori masuk tak masuk Ramadan. Macam tu. Hari Syak. Hari Syak ni selalu 30 Syakban lah. Selalu anak bila Datuk-Datuk Mufti pergi ke Teluk Kemang lah, pergi mana, tengok anak bulan tu masa hari Syak. Bila yakin nampak anak bulan, barulah yakin. Baik. Kalau dia berpuasa tadi tu dengan adat, maksudnya lepas 16 Syakban tu, contohlah 16 Syakban jatuh pada hari Khamis, dan dia pula memang setiap tahun memang dia dah adat dia berpuasa Isnin Khamis, maka boleh berpuasa. Sebab dia dah adat, memang dia puasa istiqamah Isnin Khamis, boleh. Ataupun dia memang puasa Nabi Daud alaihi salam, solang, jatuh solang tu pula 5 boleh, dia tak puasa sebenarnya, tapi dia tak puasa, patutnya 5 boleh, itu sunat puasa, tapi dia tak puasa, tapi dia ambil 6 boleh puasa, sebab dia memang puasa 4 boleh, 6 boleh, solang, boleh tak puasa? Boleh, tak ada masalah, sebab dia dah istiqamah dengan amal tersebut. Dan juga puasa-puasa yang diwajibkan atas dirinya, seperti puasa qada. Dalam Ustaz lagi, saya dah puasa 3 hari lagi ni Ustaz, baru saya sedar lepas 15 Syakban ni, boleh tak saya puasa? Boleh, wajib dia ganti. Ataupun puasa nazar, wajib dia ganti. Ataupun puasa yang puasa kerana dam, bukan dam haji dia dam tu puasa 3 hari yang contoh dia tak mampu nak bayar, dia wajib puasa 3 hari, maka wajib dia berpuasa. Ataupun puasa yang mana dia wajib ganti, seperti pemerintah kata berlakunya musim tersebut panas, kemarau, kemudian pemerintah kata kita akan mengadakan solat istisqa, solat minta hujan. Dan contoh tuanku tu beta mewajibkan semua rakyat jelata 3 hari sebelum kita melaksanakan solat istisqa tu berpuasa. Maka puasa 3 hari sebelum solat istisqa itu minta hujan wajib. Kalau tak buat puasa tersebut, maka kena ganti. Kena ganti. Itu solat penting tu, taat pada sultan, taat pada, kalau kita ni sebenarnya ni Jabatan Besar Negeri Sembilan, maka wajib. Kalau itu arahan daripada raja-raja lah, daripada sultan kita ataupun khalifah. Itu. Maka itu saja puasa yang dibenarkan. Selain pada tu Ustaz, saya malam tadi saya dengar ceramah Ustaz 15 Syakban tu, saya ingat 17 bulan ni saya nak puasa sunat tak? Puasa sebelum tu pernah puasa sunat tak? Tak pernah. Ini pun nak cuba Ustaz. Tak boleh, haram berpuasa. Kerana Islam ni dia nak kita ni, umat Islam ni bersedia untuk mengambil puasa. Kan baru nak puasa kan, tiba-tiba jazbah nak puasa, sakit pula, langsung puasa Ramadan tak ada. Baik tuan okey, insya-Allah. Ada soalan tak? Tu cukuplah. Dah 9 dah. Ada soalan tuan-tuan? Macam mana? Hari Syak
Boleh. Untuk orang yang adat saja. Hari Syak tu sebenarnya kalau boleh hari Syak ni, sebab dia takut sama ada hari 1 Ramadan dah terlepas ke belum. Kadang-kadang contoh berlaku kadang-kadang ialah orang tu datang tengok anak bulan, tapi rupanya anak bulan tu bulan kedua. Faham tak? Anak bulan yang kedua, rupanya yang dia semalam puasa sunat tu adalah puasa wajib. Maka tak sah puasa dia tu. Faham? Jadi puasa hari Syak ni kalau boleh kita skip supaya dapat saya cakap yakin kita berpuasa pada esok hari pada bulan Ramadan. Boleh faham okey. Apa tidur? Makruh. Tidur ni dia bukan pengsan, dia makruh. Tapi kalau pengsan betul tu, kalau tak bangun-bangun tu panggil imam capek-capek talqin dengan telinga dia tu kan. Tidur sepanjang hari, mandi berkumur-kumur, bersiwak. Siwak ni lepas zuhur lah. Sebelum zuhur tak makruh, lepas zuhur makruh. Selalunya akan hukumnya makruh. Sebab kita tak rasa penat lah, tak rasa tidur ni, tak rasa penat puasa. Jadi kesan puasa tu tak dirasai. Patutnya bulan Ramadan tu siang hari tu kita banyak baca Quran, banyak beramal soleh, menjaga kerja dan sebagainya macam biasa rutin kita. Ini bulan puasa tidur tak jadi tuan. Lain gosok gigi ialah kalau yang dibenarkan ialah kalau mulut kita contohnya lepas sahur tu kita boleh gosok gigi, boleh, tak ada masalah. Gosok gigi ke siwak boleh, cuma yang dimakruhkan selepas zuhur. Sebelum zuhur tak ada masalah. Lepas zuhur ya, pakai bak gigi boleh, tak ada masalah, tapi jangan telan bak gigi tu. Tapi kalau tertelan air tadi, itu ada hukum. Dia berkumur-kumur. Selalunya kalau kita pakai ubat gigi kita berkumur-kumur, tertelan batal terus. Berkumur-kumur tu dah makruh. Tertelan air tengah kumur-kumur batal. Kecuali kalaulah dia mandi wajib. Dia saudara-saudara tidur, saudara mak basah pula. Mandi wajib. Dia pun mandi wajib dalam kolam. Dia tengah-tengah kolam tertelan air pula, tak batal. Pasal dia sedang mandi wajib. Ataupun dia ambil wuduk, kumur-kumur dia terlupa, air pertama basuh, kumur-kumur tertolan pula, tak batal. Pasal dia ada tujuan yang besar, iaitu solat, nak sempurnakan. Tapi dia sengaja dia gosok-gosok gigi, kumur-kumur tertolan, batal basuh. Tak ada keperluan lain lah. Kalau tak gosok gigi pun tak apa. Sebenarnya dalam Islam ni tuan-tuan, kenapa kita tidak ada perkara dalam Islam, contohnya mandi akan jadi haram. Mandi akan jadi haram, ataupun perbuatan-perbuatan yang menghilangkan perbuatan-perbuatan wuduk contohnya jadi makruh. Kita wuduk kita ambil, okey, bagus, tapi perbuatan yang menghilangkan tanda-tanda kesan wuduk tu makruh. Sebab Allah suka melihat kesan-kesan wuduk, contohnya air basah kan. Kita pula ambil kain sal lap, itu makruh. Ada jadi haram pun ada juga. Contohnya orang-orang yang mati syahid, kita pula ambil mayat dia, kita pergi mandikan, haram tuan. Mandikan mayat mau mati syahid, pasal darah dan juga luka yang dialami tadi itu ialah kesan ibadah daripada Allah. Ataupun orang yang mana mati dalam ihram, dengan ihram lah, maka tak boleh tanggalkan ihram dia, pasal dia tak tahlul kan. Maka dia kena kapan macam itulah cara dia nak menghadap dengan Tuhan besok. Itu mana dia ada tanda dia tu. Kalau puasa begitu juga, bila kita puasa, antara tanda-tanda kesan ibadah tu ialah mulut kita jadi bau, berbau, pasal tak gosok gigi. Satu lagi pasal perut kita ni mengeluarkan bau kan. Maka bau di situ
Macam tu Nabi kata sesungguhnya bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi. Kerana ada nilai ibadah, kerana ada kesan ibadah tadi itu, sehingga menghilangkannya merupakan makruh. Faham okey, lain dia ajar. Syakban. Lepas tu okey, nak straight sampai kami. Boleh tak? Janji dah beradat sebelum sampai tengah Syakban. Contohnya bulan Syakban, 1 hari bulan jatuh hari Khamis, kita pun mula nak puasa, nak belajar istiqamah lah. Kita Khamis tu kita dah puasa. Minggu kedua pun kita puasa hari Khamis. Lepas 6 bulan Syakban pula, contoh 18 bulan tu hari Khamis pula, boleh puasa. Sebab kita dah ada adat dulu dah. Jangan time tu lah, time tu baru nak buat, tak boleh. Tak tahu, boleh, tak ada masalah. Boleh. Pertamanya, orang yang berpuasa tapi tak melakukan solat wajib. Yang keduanya, merasa makanan masak. Dan ketiganya mengenai hati, Ustaz. Apa yang Ustaz bilangkan sikit pasal mengenai sifat keakuan dalam diri. Pertama ialah apa tadi? Puasa tak solat. Dia puasa 30 hari tapi tak solat. Puasanya sah. Dan berdosa kena tak solat. Berbeza. Puasanya sah tapi berdosa kerana tidak solat. Tak ada kualiti lah. Allah terima, mudah-mudahan Allah terima puasa dia. Kita pun tak tahu Allah Ta'ala ni Maha Rahim. Kita ni kalau tak syukur satu orang tu baik masjid pun kita tak syukur. Betul tak? Allah Ta'ala, kalau orang tu merompak siang hari, esok dia puasa, besok pula dia semayang, Allah terima semayang dah. Kan Pak, profesionalnya Allah Ta'ala. Kita ni tak, orang tu kalau buat masjid menipu lah. Allah Ta'ala walaupun dia buat perkara tak suka, tapi bila dia buat amal kebaikan, Allah terima. Mudah-mudahan. Itu satu. Kedua ialah rasa makanan. Rasa makanan boleh tentang ujung lidah, jangan ambil sesudu pula. Sedap lah, memang batal lah. Rasa lidah boleh, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya batal bila ambil nasi, ambil lauk tak ada tu, makan batal. Baik. Kemudian sifat keakuan ini ialah nafsu yang buruk lah. Nafsu yang buruk, iaitu menunjukkan diri kita ni semuanya kita yang buat. Itu kadang-kadang berlaku pada orang-orang yang mahir dalam satu bidang, ataupun merasakan diri dia lebih baik daripada orang. Jadi cara nak menghilangkannya ialah banyakkan berpuasa, merenung dosa-dosa yang kita buat, ataupun mengembalikan ingatan kita kepada awal penciptaan kita. Kalau kita ni fikir aku ni tak patut pun dimuliakan, pasal aku ni daripada air mani yang hina, aku ni daripada tak ada, keluar pun daripada tempat yang hina, masuk pun tempat yang hina, hinanya aku, dalam perut aku ni ada tai. Jadi dalam kelamaan kita fikir aku tak ada apa-apa, itu lebih bagus. Dan juga cara mendidik, membuang keakuan paling tepat ialah berdampingi dengan para ulama, mendampingi orang ulama yang boleh mentarbiah kita, yang boleh mendidik hawa nafsu kita. Dan juga rajin-rajinlah duduk dengan fakir miskin, rajin-rajinlah kita menyantuni orang-orang susah. Itu memberi kesan lebih baik. Berguru, mendidik jiwa kita, dan juga rajin memberi bantuan pada orang miskin, menyantuni orang miskin. Kita bersedekah tuan-tuan, bukan kita bagi kerana dia hajat. Aku sedekah ni pasal kau yang berhajat, bukan. Kita sedekah kerana kita lah yang berhajat. Saya hajat ni, saya nak hajat ni, saya nak sedekah.
Sebab apa? Saya yang berhajat pada amalan tadi. Sedekah tak memerlukan kita, tapi kita memerlukan sedekah. Orang miskin tidak memerlukan kita, tapi kita memerlukan orang miskin. Kenapa? Untuk menzahirkan kehambaan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena didiklah. Allah taala alam. Okey, masya-Allah Buka bang. Tak batal pun. Terkentut, mana ada terkentut kan? Kentut air tak batal dia. Boleh masuk balik ke? Air. Lomeh pula kan? Tak batal loh. Kan? Terkentut dalam air tak batal kan? Baik. Lain? Buka bang. Okey, korek telinga dan korek hidung. Selalu soalan ni famous lah. Korek telinga sehingga kawasan yang tak patut dalam itu batal lah, sehingga terasa bergendang, batal lah. Tapi kalau kat luar je membersihkan telinga itu tak batal. Ataupun korek hidung sampai ke sini jari, batal lah. Tapi kalau ke luar-luar ni boleh lah korek kan. Kan kita cakap tergantung apa benda tu tarik hidung Ustaz, tarik tak boleh, batal lah tu tak belajar tuan. Mana jangan sampai ke dalam. Mana kalau luaran zahir tu boleh. Kalau rongga ke dalam sampai ke sini dia rasa kan. Tu swab test batal lah. Swab test batal. Kalau fatwa gitu batal. Dalam jumhur ulama masukkan sesuatu kan. Kalau kita dikenakan swab test, batal tak? Ya batal. Berdosa tak? Tidak. Tidak berdosa. Tapi wajib tak ganti? Wajib. Kena bayar fidyah tak? Tak payah. Sana. Melainkan kalau dia tunda ganti puasa satu je tuan-tuan, tapi dia tunda sampai 5 tahun, kan bayarlah fidyah 5 tahun. Itu cara tuan. Baik. Lain soalan? Wajib puasa dia kalau mampu dia berpuasa. Contohnya dia macam kes perempuan tadilah. Dia sebenarnya boleh puasa, tetapi kerana dia risaukan diri dia sakit kan, dia mengandung, takutkan diri dia sakit dan sebagainya, membahayakan diri dia, maka dia buka puasa. Maka dia buka puasa tadi tak berdosa ke tidak? Kerana dia bimbang diri dia sakit, tak dosa kerana ada nasihat berdoktor. Kemudian dia tidak berdosa dan dia wajib tak gantikan puasa dia yang ditinggalkan? Wajib. Kemudian dia wajib tak bayar fidyah? Tidak wajib, kerana dia buka kerana ada masalah diri dia, kesakitan dalam diri dia. Tapi kalau dia buka puasa, contohnya dia buka puasa dengan sengaja. Orang yang mampu puasa dan dia memenuhi syarat-syarat berpuasa, tapi dia tak nak berpuasa, dia memang tak nak puasa, maka dia berdosa besar. Berdosa besar. Dan wajib dia menggantikan puasa yang dia tinggalkan, dan wajib dia bayar fidyah kerana sebagai denda dia tidak berpuasa. Faham tak? Fidyah tu kira macam denda lah situ kan. Perempuan pula contohnya dia kes tadi dia tak wajib fidyah, tapi sampai masuk bulan Ramadan tahun depan dia masih tak berhenti puasa dia lagi. Masuk je bulan Ramadan, maka wajib satu fidyah pada setiap hari yang ditinggalkan. Kalau 10 hari 10 fidyah. Kalau itu setahun, kalau 20 tahun kali dengan 10 berapa? 200 kali fidyah kena bayar. Tu dia fidyah tu kan berganda-berganda mengikut kita punya penangguhan demi penangguhan dan demi penangguhan. Je soalannya. Tak apa-apa dengar je. Suara manjur sangat. Minyak sakit cium minyak wangi, tersedut minyak wangi bau lah. Tak batal. Tak apa, tak batal. Tak batal. Kalau tak sengaja ataupun tak sengaja tak batal. Cuma kalau sengaja bau tu makruh. Kalau bau minyak wangi, sadar melayan, makruh perbuatannya. Baik
Habis kalau pakai ihram bau minyak wangi, bayar dam tuan ya. Ha, itu je. Okey. Baik. Baik. Kena lamsam lah, kena bayar sekali lah. Kira berapa hari kita tinggalkan. Itu kena duduk musakarah lah, kena bincang. Berapa anggaran yang besok kita tinggalkan dulu. Anggaran contoh ustaz, kalau sebut kalau dulu 30 hari besok 32 hari saya tinggal lah, lain macam apa tu kan. Mana mungkin dalam 10 hari ataupun 20 hari kena ganti balik. Saya pernah tuan, ada satu abang tu, dia jumpa saya. Dia pergi ke pejabat agama Islam, dia pergi ke majlis agama mana entah, saya lupa lah. Somban lah. Somban. Dia kira daripada zaman bujang dia tu, dia alhamdulillah dapat hidayat, dah dapat cucu apa, dapat hidayat. Dia nak bayar dia punya fidyah puasa 8,000 lebih. 8,000 lebih. Lepas tu dia tanya kat orang tu, saya nak bayar kat majlis pun boleh juga. Kalau saya nak bayar sendiri pada fakir miskin saya kena boleh tak pun boleh juga. Tu dia jumpa saya tahun lepas tu saya bagi agihkan kat orang tu duit fidyah. Orang tu orang puasa bagi makanan ruji orang tadi tu, makanan dia sesuai untuk makanan dia tu bagi kat orang. Kiraan dia lah. Wajib ganti puasa, tetap wajib. Baik. Itu saja ada soalan lagi ya? Dia pembayaran fidyah dan penggantian puasa itu dengan yakin. Kalau ustaz saya tak tahu loh ustaz, was-was tak wajib. Kalau anak tak buat pun tak apa. Kalau anak tak buat, kalau dia mampu buatlah. Sebagai kebaktian untuk mak ayah dia, tak ada masalah. Besar pahala tuan-tuan, Allah bagi besar pahala. Baik, kalau was-was tak tahu. Berapa hari bang? Tak tahulah bang, saya dalam tak pasti, tak tahulah ada tinggal tak tinggal. Tak wajib ganti. Pasal kita tak tahu dia buat tak buat. Tantas sebelum dia meninggal dia buat ganti semua kan. Mana tahu. Kalau betul memang dia khabar, long ayah dulu sakit dia memang ada tinggal 15 hari. Kan kalau ayah tak sompet kau gantikan dia, ayolah ya insya-Allah saya gantikan. Jangan lupa bayar fidyah dia bayar. Berapa hari dia tinggal tu. Kalau kita buat tuan-tuan satu kebaktian lah untuk mak ayah kita. Mak ayah kita dah susah untuk kita dunia ni, jangan kita susahkan di akhirat pula. Ya. Okey. Lain? Tak ada soalan Ada ustaz dah segan saya. Okey, insya-Allah apa yang baik datang daripada Allah Taala, insya-Allah tuan kita sama-samalah doa. Mudah-mudahan Allah Taala temukan kita di bulan yang mubarak, bulan yang mulia. Bulan inilah para ulama, para Allah mereka ini mengambil manfaat. Kalau di India, di Pakistan tuan, 15 Syaban dah cuti dah tu ustaz kan? 15 Syaban tu dah cuti lah. Bulan Ramadan ni ulama dia tak ada keluar, di iktikaf masjidnya. Buat daurah kitab, baca kitab Bukhari, baca Syama'il, baca Abu Daud, baca Muwatta, khatam. Hari-hari khatam kitab. Petang duduk zikir, malam tarawih, lewat tidur. Masya Allah, orang dulu punya amalan ni tak terbuat kita tuan. Orang dulu bulan Ramadan ni berganda-ganda amalan dia, berganda-ganda solat dia, berganda-ganda Quran dia. Sahabat saya tuan-tuan, dalam sahabat saya bulan Ramadan paling kurang pun 10 kali dia khatam Quran. Paling kurang 10 kali dia khatam Quran. Pelajar madrasah saya, alhamdulillah ada yang mana sekarang belum Ramadan dia bacaan sabak dia hantar, khatam bulan pun dia ada hantar juga kan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah terima kita dan jadi kita orang yang soleh. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.